lupakan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana memilih kami untuk siaran tengah hari anda. Kami harapkan sentiasa ceria, sentiasa semangat walau apa jua yang terjadi. Saya ambil sikit semangat. Ambil. Oh, rasa semangat. Tarik. Okey. Dan saya kira hari ini semangat itu terus dibawakan. Alhamdulillah hari ini cuaca pun cerah di Kuala Lumpur ini. Dan kalau kita nak kongsikan kepada anda tentang apa yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur semalam, akibat daripada hujan berterusan, beberapa kawasan di Kuala Lumpur semalam dilanda banjir kilat. Kalau kita lihat keratan daripada akhbar berita harian, Kuala Lumpur lumpuh akibat hujan lebat sejak awal pagi. Dan ini menyebabkan beberapa kawasan di Kuala Lumpur banjir kilat, antaranya gelinciran tanah yang berlaku di Taman Malawati yang dikatakan akibat daripada longkang tersumbat di atas bukit pada semalam. Betul. Dan ini juga terkesan dan juga turut melibatkan di beberapa negeri lain, yang mana kalau boleh kita kongsikan 12 sungai di Kedah, di Perak, di Pahang, Selangor dan juga Sarawak telah pun melepasi tahap bahaya. Ini menurut JPS. Jadi dalam keadaan ini kita perlu tenang dan juga ada persediaan dari segi mental dan juga fizikal. Tenang-tenang juga, tapi jangan lupa untuk sentiasa sediakan beg kecemasan anda, terutama sekali kalau anda ada ahli keluarga yang merupakan warga emas, mereka yang sakit ataupun mungkin ada dalam kalangan anda yang sedang menunggu hari kan, mengandung dan sebagainya. Pastikan anda telah sediakan barang-barang yang diperlukan. Okey, dan kalau kita kongsikan tentang semalam yang berlakunya gelinciran tanah di Taman Malawati tersebut, salah seorang daripada selebriti ataupun artis popular kita sebenarnya tinggal di kawasan berhampiran. Betul. Dan ketika berlakunya keadaan tersebut, beliau selepas ataupun dalam perjalanan menghantar anak ke kolej. Kita bersama dengan Sharifah Syarah di talian ketika ini. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia tu? Sihat tak? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Syirah mungkin boleh kongsikan semalam ketika berlakunya tanah runtuh ataupun gelinciran tanah itu, ketika itu Syirah dekat mana sebenarnya? Okey, masa saya kena hantar anak sekolah di Melawati juga ada kolej. Anak lelaki saya lah. Jadi saya cakap, lebat sangat ni, patutnya boleh lambatkan sikit ke Airil? Saya cakap, bolehlah, tapi saya kata, baik, saya dah terdetik cakap baik hantar. Sekarang takut apa-apa jadi sebab benda baru hujan. Memang lebat sangat menturut saya. Lebat luar biasa ni kan, sebab pukul 9.40 pagi. Jadi saya pun cakap hantar. Lepas tu saya kata saya tak nak lalu bukit tu sebab bukit tu pernah selalu memang akan ada air terjun keluar yang macam tanah sekali runtuh dah masa yang kita langat banjir besar itu. Benda situ memang dah jadi dah juga. Tapi di tempat lain sekarang dah tutup, dia keluar pula tempat lain. Okey. Dan macam mana? Teruskan Syirah. Jadi maksudnya saya bila hujan lebat saya kata akan rasa macam perasaan tu rasa macam takut sebab pernah berlaku juga tanah runtuh di situ tapi tempat lain, dan dekat rumah saya jiran-jiran depan tu pun pernah juga tapi tak sampai atas jalan. Kali ini macam agak besar juga kan sampai atas jalan. Jadi saya pergi tempat lain, saya jalan sebelum apa-apa berlaku hujan lebat, air dah separuh kereta dah ada banjir dekat kawasan sekolah. Jadi saya reverse, saya baru je lepas tu saya terpaksa lalu situ juga. Saya parking, tapi lepas 10 minit kemudian benda tu berlaku. Okey. Dan situ adalah laluan kita orang. Ramai, banyak kereta pagi-pagi hantar sekolah anak semua kan. Nasib baik bila saya tengok, jiran cakap benda tu jatuh, Allah, ada kereta lalu ke? Saya tanya kan. Nasib baik, lepas tu jiran kata tak ada. Tapi masa dia jatuh betul-betul dekat rumah my daughter punya yang first tu, best friend dia lah. Rumah Kemi. Dia dah hujan, dah reda, dia nak keluar pergi kerja. Dia seorang, lepas tu dia kata jadi depan mata dia kan. Lepas tu dia menjerit, pergi masuk rumah jiran, dia jerit, dia trauma lah. Jadi dia tak jadi. Tapi tak masuk rumah dia, dia atas jalan, ngam-ngam. Okey. Dan bagaimana agaknya kawasan penempatan ataupun penduduk di sekitar untuk sekarang ini keadaan dah okey atau bagaimana? Masa jadi tu semua diorang sebab air bila dah jatuh tu banyak air lumpur tapi
dia masuk nyari-nyari nak masuk rumah orang, tak masuk. Sebab dia bukit, dia ke bukit ke bawah. Jadi air terus ke jalan raya. Semua nak masuk rumah orang, mungkin dia ngam atas jalan je semua. Semua bila air keluar penuh tu semua, dia mengalir di atas jalan. Saya tak dapat masuk rumah orang lah, tapi orang tahu semua kena pindah lah di pendapatan. Ada dewan lah, dan mungkin orang Melawati pergi rumah saudara macam yang menjerit kawan best friend anak saya, dia pergi rumah nenek dia dekat situ jugalah. Jadi saya pun tak tahu sebab malam saya tengok so far okey lah. Sebab ada dah orang tanya saya nak buat bantuan banjir, saya cakap tak masuk air rumah diorang. Okey. Jadi Syaira mungkin boleh kongsikanlah juga kan, adakah bagi Syaira dan juga mereka yang tinggal di kawasan sekitar ada mengambil inisiatif mungkin langkah berhati-hati ataupun berjaga-jaga yang lebih lagi, dan kemudian ada tak laluan alternatif yang sekarang ini digunakan di kawasan tersebut? Saya sebab kalau diorang macam kalau hujan lebat luar biasa je, kalau kita dapat rasa, kita akan rasa macam okey kena do something, kena keluar. Sebab saya punya kawasan belum, rumah saya memang belum, tapi jiran memang pokok tumbang apa semua kan. Jadi kita memang anak-anak apa semua kalau boleh memang kena siap sedia lah, jangan tidur terlampau lena. Sebab tu memang kena siap sedia dengan macam takut blackout ke, anak-anak kena tahu kat mana ke, semua itu je lah. Itu je lah sebagai ibu, saya tak tahu nak buat apa lagi. Sebab mungkin ada development kat atas, benda yang kita buat kita tak tahu kan. Tapi benda tu tak boleh kita nak jangka. Tapi bila dah musim itu tak boleh jangka. Saya tak boleh nak salahkan siapa. Dia semua orang kata bencana alam. Jadi kita sebagai kita dah duduk kawasan macam ni, saya nak pindah pun sebab mak mentua saya dah beli rumah ni dari tahun 89. Ini baru sepanjang saya duduk dalam 21 tahun, baru 2 kali berlaku. Yang dulu dah sekali tengok dia dah tutup sini, keluar kat sini pula. Dia tempat lain dah tutup pun tak keluar lagi. Saya pun tak boleh kata macam mana. Saya pun tak boleh nak jangka. Apa akan berlaku, kita kena reda je lah. Saya tak tahu. Kita ambil langkah-langkah berhati-hati dan juga langkah-langkah keselamatan. Berhati-hati jugalah. Hujan lebat je, memang kita macam okey, korang kena macam-macam duduk kat kawasan ni ke kawasan ni ke. Tapi Syaira, mungkin bukan sahaja mereka yang tinggal di kawasan berhampiran lah, tapi mungkin kepada semua penonton-penonton kan yang menonton ketika ni. Sebab kalau kita cakap tentang bencana alam ataupun banjir kilat ni, kadang-kadang dia boleh berlaku di mana-mana dan bila-bila masa saja. Di mana-mana. Jadi mungkin ada sedikitlah orang kata titipan kata-kata nasihat ataupun sama-sama perkongsian yang ingin dikongsikan kepada penonton. Kita kena lebih alert lah juga kan. Kita kena belajar dah. Okey, start hujan. Kadang-kadang tanah runtuh bukan berlaku dalam time hujan tu, dia mungkin lepas hujan. Kita kena belajar benda-benda macam dalam keadaan tenang tu pun benda boleh berlaku juga tanah runtuh. Jadi kena tengok pokok tu pula macam mana. Ya Allah, kita betul tahu. Saya banyak benda lah. Bila musim macam ni, kena tahu blackout, anak-anak kena tahu tunjuk plug kat mana, apa semua berlaku. Kecemasan. Barang apa yang perlu di-grab untuk kita keluar pada rumah, apa yang penting. Betul. Itu benda yang basic yang mak-mak kena buat macam kita anak-anak beranak. Jadi kita nak beranak, kita kena bawa benda-benda yang macam tu. Betul. So itulah saya tu je saya tapi yang langkah-langkah kalau boleh. Tak tahulah sebab kita kawasan macam ni kan di Malaysia sekarang ni. Baik, dan pastinya ada kerisauan sebab kita tahu kebarangkalian yang berlaku tu tak kira di mana-mana dan bila masa kan. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga ada persiapan setiap masa supaya kita cakna dengan keadaan bencana sekarang ini. Syaira, terima kasih banyak-banyak, terus jaga diri dan juga terus mengingatkan orang di sekeliling juga satu sama lain lah kan untuk persiapan. Baik. InsyaAllah. Amin. Thank you, doakan semua. Terima kasih. Dan kita juga ingatkan diri kita sendirilah kan untuk sentiasa bersedia atas atau bersiap siaga tentang keadaan-keadaan semasa, dan macam telah pun dikongsikan oleh Fatin dan juga Syaira tadi tentang kita kena sentiasa cakna lah tentang keadaan-keadaan di sekeliling dan juga sekitar kita. Tapi hari ini Fatin, kita nak kongsikan tentang sesuatu ini. Ini topik yang dah sering kali dibawakan, dibincangkan. Dan ini juga kadang-kadang topik yang dibincangkan kalau kat luar kat meja kopi, tapi kalau dekat rumah kat dapur. Itu selalu. Itu selalu sebab dia memang topik yang tak pernah habis. Dan juga kita perlu ingatkan setiap masa diri kita dan juga orang di sekeliling. Tapi tak apa, kita nak kongsikan TikTok ini terlebih dahulu. Kita saksikan. Macam mana saya nak menyimpan 80% daripada pendapatan saya? 80%. Demam aku dengar soalan. Jangan keluar rumah. Duduk je rumah. Pergi kerja, balik kerja, duduk je rumah. Makan telur dengan nasi. Protein,
karbohidrat. Ini kisah benar. Maksud dia berjimat cepat lah. Nak 80% kan. So, itulah yang boleh dilakukan. Ada duit tapi tak bahagia. Sebab saya rasa duit itu adalah kebahagiaan. Sebab kalau tak ada duit, tak ada semua benda. Kawan tak ada. Sebab sekarang ni dunia ni memilih. Kalau tak ada duit, sama saya lek lah. Sebab saya dah pernah lalui banyak fasa. Daripada kawan, daripada time yang ada duit ke tak ada duit. So time tak ada duit tu bukan setakat kawan. Semua orang tak pandang. Tapi tak ada duit ni, semua orang pandang. Bukan setakat semua orang pandang. Semua orang rasa macam nak berkawan. Tapi time tak ada duit, tak ada siapa kenal, tak ada siapa cara. Memakai ke, hidup ke, mematikan dia mampus. So that's why money is king for me. Walaupun duit tak boleh beli kasih sayang, tapi kasih sayang boleh hilang kalau tak ada duit. Duit tak boleh beli kesihatan, tapi untuk sihat perlukan pada duit. Duit tak boleh beli tidur yang lena, tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit tak boleh beli kebijaksanaan, tapi kalau nak jadi bijak, kena pakai duit. Saya lock yang paling hujung perkongsian Duit tadi tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan susah juga kalau tak ada duit. Macam-macam lah. Maksudnya, kalau kita cakap tentang duit ini, mungkin rata-rata ramai orang yang ada pendapat dan juga orang kata pandangan yang berbeza lah. Ada orang kata memang boleh kalau hidup tak ada duit, asalkan dia dapat bahagia. Tapi ada orang kata tak bahagia juga kalau tak ada duit. Dan ada orang kata, macam tadi dia katanya, kalau tak ada duit tak boleh tidur lena. Tapi kalau ada duit mungkin boleh beli katil empuk kot mungkin. Tapi saya kira itu pendapat yang berbeza-beza lah, Fatin. Dan saya kira juga pastinya ada mereka yang telah pun duduk di dalam posisi yang mana ada duit tapi tak ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan namun tak ada juga yang cukupnya dalam kehidupan ini. Bagaimana untuk kita seimbangkan antara kesemua ini untuk kita rasa bahagia dengan diri kita? Kita lagi. Saya lock yang tadi tu, yang last tu. Maksudnya kena seimbangkan, kita perlu di tengah-tengah. Okey. Anda penonton pula suka bahagian mana? Anda rasa perlu ada duit ataupun tidak? Adakah benar sebenarnya tak ada duit pun tak apa, ataupun sebenarnya hidup tak perlukan duit tapi tak ada duit tak apa tapi hidup perlukan duit? Yang mana satu pandangan anda? Kita nak terus kongsikan bersama dengan anda di Wanita Hari ini. Teruskan bersama kami. Hantarkan komen-komen anda di Facebook WSHA TV3. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Syashul. Duit. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Ni nak menyesal sebab apa? Okey, dengar sini. Datuk tu boleh bahagikan you. Dia takkan menyesal ni. Yang satu harta dia kan banyak. Dia boleh jaga you. Selama ni memang ingat duit boleh bagi saya bahagia. Harta boleh bagi saya bahagia. Dan saya tidak perlukan cinta. Tapi sekarang baru saya faham. Duit dan harta tu tanpa cinta, it's not right. Dengar tu daripada sedutan drama Cinta Nan Grata. Dia fobia sebenarnya nak cakap sedutan drama tu sebenarnya. Kenapa, Wak? Sebab ada sejarah. Faham. Dan itu sebenarnya senario yang berlaku. Setuju atau tidak, itulah realitinya yang ada dalam masyarakat kita, mempercayai yang mana bahagia itu boleh dijadikan satu ukuran dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya tak cukup. Untuk 2024 ni banyak cabaran dari segi ekonomi juga. Saya kira semua orang menginginkan bahagia. Namun bahagia itu berbeza-bezalah. Ada orang nak bahagia dengan kasih sayang, ada orang inginkan bahagia dengan kemewahan dan sebagainya. Hari ini topik kita nak bawakan tentang duit bukan segalanya. Ini persoalannya. Adakah betul ke duit bukan segalanya? Kita tanyakan kepada tetamu kita. Tapi kalau zaman sekarang ni orang kata bangun tidur dah perlukan duit, nak keluar pergi kerja dan sebagainya kan. Tapi ini yang nak kita kongsikan bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Di sebelah saya, kita bersama dengan si cantik manis ni. Kita bersama dengan Amira Osman. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kak sihat Sihat. Alhamdulillah. Duit dah cukup dah. Ada tak yang orang soalan macam tu? Okey, kita juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fariza Macham, pengarah Institut Islam Hadari UKM, dalam Profesor bidang psikologi dakwah remaja dan juga psikologi Islam. Profesor, thank you. Terima kasih bersama dengan Wanita Hari ini. Ya, terima kasih juga. Baik, kalau kita bercakap mengenai duit bukan segalanya. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan banyak dari kat ruangan komen tu ada yang lontarkan pandangan mereka. Tetapi untuk keadaan sekarang ni, duit bukan segalanya. Saya setuju, tetapi bagaimana untuk kita melihat secara menyeluruh berkenaan dengan topik ini, Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
menjemput dan juga isu ni sebenarnya bukanlah isu baru ya, sebab sering dah dibincangkan sebelum ini tentang keperluan duit dan sebagainya ya. Memang dulu falsafah kalau falsafah zaman-zaman dululah, selama zaman ibu bapa kita ataupun yang dulu selalu menyebutkan bahawa dengan duit itu tidak boleh beli kebahagiaan, dengan duit tak boleh beli kesihatan, dengan duit tak boleh beli cinta, dengan duit tak boleh beli iman ya. Itu ada betulnya. Namun realiti dalam hidup hari ini, cabaran yang kita hadapi dan juga realiti lah kehidupannya, dengan duit itu kita perlukan duit untuk segala-galanya. Walaupun duit bukan segala-galanya, tetapi bergerak saja kita perlukan duit. Itu realiti kehidupan ya. Dan dalam Islam pun sendiri menyebut bahawa ada ya, dalam hadis mengatakan bahawa kemiskinan itu mendekati kekufuran. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, kalau kita miskin, mungkin kita boleh menjadi orang yang untuk mendapatkan nafkah, jadi kesusahan hidup tu buat dia jadi mencuri, boleh mengambil hak orang lain dan sebagainya. Sebab itu disebutkan kemiskinan itu mendekati kekufuran. Maknanya kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia terdorong untuk, kerana desakan ekonomi membuat perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kemiskinan itu juga mungkin membuatkan dia boleh hidup dalam keadaan stres, ya. Kesihatan mental sekarang, itu faktor ekonomi. Ya. Kita lihat bagaimana kemiskinan itu boleh membawa kepada kemudaratan. Sebab itu dalam Islam mengatakan bahawa kita perlu mencari rezeki yang halal, ya. Rezeki yang baik. Kerana itu disebut, banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang perlu mencari rezeki, perlu berikhtiar untuk mencari kehidupan. Apa itu? Maknanya rezeki salah satunya ialah keuangan, kerana untuk menjalankan tanggungjawab pengurusan hidup kita dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kita berdoa supaya kita dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, supaya kita boleh kongsikan rezeki itu secara bermanfaat kepada orang sekeliling. Amira, kalau kita bercakap tentang duit ini, kadang-kadang kalau orang perempuan ataupun wanita yang bercakap tentang soal duit ini, Prof, kita akur ataupun tidak, suka ataupun tidak, memang wanita itu akan seringkali dilabelkan sebagai wanita batu duitan. Betul? Materialistik, memilih. Sebab itulah tak kahwin, she select. Tapi kadang-kadang, Amira, kita suka ataupun tidak, kita tak perlu mendengar kata-kata orang sekeliling. Kehidupan kita ni kita yang cari bahagianya. Salah ataupun tidak sebagai seorang wanita, kita memilih untuk, kalaulah kita nak cari pasangan yang dah stabil ataupun sekufu sebenarnya, Amira. Itulah tadi saya ada borak dengan Prof kan. Kalau kita memilih pasangan, contohlah kita lebih ada kemampuan daripada pasangan tersebut. Macam mana Prof kita nak pilih kan? Prof kata lebih baik carilah yang boleh memberi nafkah. Prof kan? Maksudnya saya rasa itu subjektif lah. Ada orang rasa yang okey untuk susah senang bersama. Saya tidak menolak yang susah senang bersama. Saya juga orang yang kita nak berpasangan kan. Of course kita nak susah senang bersama. Tapi kalau langsung tak ada usaha dan sebagainya, takut-takut memudaratkan rumah tangga juga kan. Jadi memang betul duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Kita lock yang itu. Kita lock juga yang itu. Betul. Sebab tadi kita setuju juga dalam keadaan sekarang ni agak mencabar juga. Baik perempuan, baik lelaki, kalau kita menjadi orang kata memberi sokongan dari sudut ekonomi, keluarga pun terbeban juga kalau kita kurangnya dari segi duit kan Prof. Bagaimana pula Prof kalau kita melihat kepada dalam institusi kekeluargaan? Kalau bercakap mengenai duit bukan segalanya. Ini selalu dijadikan alasan untuk dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita melihat dari sudut bahagia, memerlukan keuangan, itu yang sering dilontarkan. Duit bukan segalanya. Boleh tak macam melihat kepada sudut kebahagiaan, bersyukur dan sebagainya, pandangan Prof sendiri? Ya, terima kasih. Kalau kita selusuri Ibnu Miskawih yang mengatakan bahawa konsep kebahagiaan, ya, dia kata salah satu kebahagiaan itu adalah bentuk material. Sudah pasti kebahagiaan itu ukurannya tidak sama antara orang lain, individu yang lain. Namun salah satu faktor kebahagiaan ialah material. Material itu termasuklah soal tempat tinggalnya, keperluan harian kita, pakaiannya dan juga keuangan. Itu disebut oleh ulama dalam bidang psikologi, ya, Ibnu Miskawih, faktor kebahagiaan ialah material. Namun betul lah kita kata bukan semata-mata material, kerana hidup itu perlu seimbang antara keperluan rohani, keperluan jasmani dan juga keperluan emosi. Sebab itu kebahagiaan itu juga sebenarnya bukanlah sepenuhnya bergantung kepada duit, tetapi bagaimana kasih sayang, perhatian diberikan oleh ahli keluarga dan juga suami ataupun isteri terhadap keluarganya. Perhatian itu sudah pasti tidak kosong, ya. Sebab kalau dalam hadis, ya, diriwayatkan bahawa
mengatakan bahawa dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah. Kalau boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ada yang mengatakan bahawa dalam Al-Quran mengatakan susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya itu, suami wajib upah. Ibaratkan macam itulah, maknanya perlu diberi upah kerana kesediaan ibu itu untuk menyusukan anak. Jadi maknanya upah itu mungkin salah satunya dalam bentuk keuangan lah, ya. Sebab keperluan wanita hari ini bagi saya betul suami memberi nafkah itu dalam bentuk tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Namun keperluan wanita hari ini dia juga kadang-kadang perlukan juga cash money itu, ya. Realitinya untuk dia, untuk beli tudung dia, kan, beli bedak dia, asas, ya kan. Belilah keperluan dia. Dan pada suami juga perlu ingat, ya, kadang-kadang sebenarnya wanita yang diberi wang itu, yang misalnya dia nak beli barang dapur, dia bagi duit pada isteri, dan isteri itu biasa dia akan simpan sikit. Dan biasanya tuan-tuan dan perempuan, waktu suami terdesak, isterilah yang akan ada nyimpan itu. Hasil duit selit kan, mak kita dulu kan macam tu kan. Duit selit. Dan kita juga kan ada duit selit. Waktu terdesak, biasanya waktu terdesak itulah para isteri yang dia dapat sikit daripada suami dia, cash tu dia bagi balik. Termasuk misalnya tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba kereta rosak yang memerlukan duit yang banyak, ataupun apa-apa keperluan. Satu soalan lagi kepada Prof. Tadi Amira dah jawab tentang pentingnya kadang-kadang kita ni nak mencari pasangan yang mungkin sekufu dan sebagainya. Kadang-kadang masyarakat kita mungkin selalu menormalisasikan perkara yang tak sepatutnya. Contoh, kalau wanita itu membuat pilihan, wanita itu akan dikategorikan sebagai wanita yang suka memilih lah, select lah orang kata kan. Select hari ni shift select, saya kata macam tu. Dan kadang-kadang seorang wanita itu dibesarkan oleh keluarganya dengan keadaan yang cukup sempurna, mewah serba-serbi. Kalau macam hari-hari boleh makan mungkin makanan yang sedap dan enak, tapi bila ada pasangan kata tak boleh, kita kena lupakan semua tu, kita kena makan hari-hari nasi dengan kicap je. Contoh. Ini kita nak kongsikan selepas ini. Sejauh mana hak wanita itu dibenarkan untuk memilih, tapi kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Duit tu sebenarnya adalah segala-galanya, tapi depends on the context. Kalau kita cakap pasal soal kebahagiaan, benda yang kita tak boleh kira, itu tidak boleh dibeli dengan duit. Tetapi kalau benda yang boleh dikira, boleh dilihat dengan berapa bilangannya, dan it needs money. Duit tu bukanlah segala-galanya. Walaupun duit tu penting dalam hidup kita sebab kita nak prepare tempat tinggal, makanan dan semuanya, tapi duit tak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kepuasan hidup. Duit betul bukan segalanya. Tapi segala-galanya pakai duit. Tapi bukan apalah, maksud saya ada suatu perkara tu kita boleh gunakan duit, ada sesuatu perkara tu kita tak boleh nilai menggunakan duit. Sebab tu kita ada perkataan sentimental value. So tak semua benda kita boleh hargai menggunakan duit. Contohnya manusia. Pendapat saya, duit tu adalah segala-galanya. Ya, duit boleh jadi satu medium kan. Tapi you fikirlah, apa benda sekarang ni yang you rasa free atau percuma? Tak ada benda yang percuma. And barang semua makin mahal. So, duit adalah segala-galanya. Itu dia. Rata-rata ramai yang bersetujulah duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Prof, hak seorang wanita, sejauh mana wanita itu boleh mendapatkan haknya dari segi mencari pendapatan ataupun memilih kehidupan yang lebih selesa dan juga sempurna? Ya. Dalam Islam, kalau kita selusuri sejarah Islam ataupun kita tengok dalam Al-Quran, wanita adalah berhak untuk mendapat pendidikan. Salah satunya juga berhak untuk mendapat pemilikan harta. Ini bukan kita cakap ya, ini Al-Quran yang cakap ya. Banyak yang menyatakan. Jadi dengan ilmu itu wanita boleh mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dia berhak untuk menyimpan apa-apa yang diperolehi daripada harta yang dia itu untuk diri sendirinya ya. Walaupun dia berhak untuk dapat memiliki harta, dia boleh bekerja. Memang kita tahu dalam Islam kata wanita boleh bekerja. Tidak ada, jangan kata wanita perlu duduk rumah ataupun dia perlu menjaga anak-anaknya, tidak. Sebab tidak semestinya, kerana wanita itu diberi hak, kalau kerana dia ada ilmu, dia boleh menyumbang untuk masyarakat, untuk diri dan keluarganya.
Namun begitu, bila wanita itu ada pekerjaan, ada pendapatan sendiri, bukanlah bermakna kita pada suami maknanya boleh tidak memberi nafkah ataupun langsung tak bagi. Sebab itu malah kalau suami nak ambil duit isteri yang bekerja pun dia kena minta izin dengan isterinya. Itu Islam ajar dan maknanya kalau isterinya willing untuk bagi okey. Sebab tanggungjawab dalam rumah tangga ialah pencari nafkah ialah suami ataupun para lelaki Namun begitu dalam surah At-Talaq dia ada sebut dalam ayat 7 hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Itu kita kena peganglah. Dan sesiapa yang disempitkan rezeki maka hendaklah memberi nafkah itu kepada apa yang diberikan oleh Allah itu setakat yang dia mampu. Dan melainkan maknanya isteri pun kena tengok-tengok jugalah sebab kan kita nak mencari kebahagiaan kan kita berlapang dada setakat mana suami kita ada kemampuan dan itu sebab sebenarnya kalau nak tahu para isteri ni sebenarnya dia sanggup berkorban apa saja untuk kebahagiaan dan itu disebut oleh Abu Hamka kalau dalam bukunya dia mengatakan bahawa wanita itu sanggup berkorban dan menjadi keutamaannya kepada orang yang dia sayang iaitu utamanya suami dan anak-anaknya termasuk. Tetapi suami dan isteri itu bagaimana dia berdiskusi ataupun berbincang kalau waktu bila keadaan kita tidak keadaan memerlukan bantuan daripada isteri, di mana kefahaman kita di situ. Itu kena bijaksana suamilah bersama-sama mengurus maknanya dalam rumah tangga. Sebab matlamat utama kita ialah kestabilan dan kebahagiaan rumah tangga dan pengekalan kita demi anak-anak keluarga. Jadi tidak timbang rasa, tolak ansur dan juga bermusyawarah bagaimana nak menyelesaikan masalah kewangan ataupun masalah apa saja adalah perbincangan. Komunikasi. Tetapi asasnya memang wanita itu berhak untuk memiliki harta dia sendiri hasil pada pencariannya dan juga daripada faraid. Kan ada kita kan bahagian wanita. Mira rasa sekarang ni cost of living kita pun tinggi. Memang kita tidak nafikan yang memang kita perlukan duit untuk meneruskan kehidupan, tapi pada saya juga ukurlah baju di badan sendiri. Tak naklah kerana kita ingin mengikut trend dan sebagainya akhirnya menjadikan satu masalah untuk kita kan, pressure dan sebagainya. Jadi memang duit tu penting tapi jangan jadi hamba duit. Okey, tapi kan apa yang Prof kongsikan tadi tu lebih kepada mereka yang telah pun berumah tangga. Untuk Mira sendiri kan bagaimana agaknya persediaan untuk mereka yang mungkin ada perancangan berumah tangga. Lagi-lagi wanita ni bagaimana untuk menguruskan keuangan mereka sendiri untuk kita tak ada masalah atau isu mana lagi penting kebahagiaan ke duit untuk kita bersimpanan sendiri. Wanita bujang. Ya, Mira. Kan Mira kan? Betul. Saya tak tahu lah tu tadi saya cakap dengan Prof. Saya sebagai seorang perempuan pun saya rasa pressure untuk sentiasa yelah kita kena fikirkan macam mana nak sebab rezeki ni dia datang kerana kita kena usaha dan juga doa lah kan. Kita tak boleh duduk rumah kita expect kita dapat duit kan. Jadi macam orang-orang bujang kan macam kita ni. Saya kadang-kadang dia jadi pertanyaan juga persoalan orang cakap kita memilih dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya tidak mahu menyusahkan pasangan kita. Tak nak. Maksudnya Sukufu ni bukan sekadar duit sajalah pada saya kan. Mentality, cara berfikir. Bila kita berkomunikasi kita tak jumpa titik tengah tu kan. Dan akhirnya hanya akan menjadikan itu pergaduhan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi saya rasa tak salah memilih kerana kita nak cari suami sampai ke syurga. InsyaAllah. Dan mungkin saya tambah sikit. Sebenarnya kita memang perlu memilih sebab ini masa depan kita masa depan kita dan dalam Islam pun dia sebutkan kalau untuk lelaki mencari isteri dia ada 4 faktor itu semua orang tahu ilmunya, agamanya, kecantikannya, hartanya. So sebenarnya analoginya untuk wanita juga sebenarnya kita memilih 4 faktor itu juga. Maknanya dari segi ilmunya macam tadi sebab Sukufu itu sangat subjektif dan juga Sukufu tidak mesti dalam bentuk kewangan. Sebut betul Miza kata dengan ilmu, tahap ilmu sebab kita nak berborak dalam rumah tangga ni kita mesti satu tahap level akal kita bersama dengan pasangan supaya borak kita tu boleh align berbual seiring. Jadi Sukufu itu dan wanita perlu memilih sebab masa depan dia. Kalau dia tersilap memilih nanti
mungkin kesan yang akan jadi datang kan? penderaan dan sebagainya dalam rumah tangga. Ya. Prof, kita bercakap tentang memilih ni. Kalau kita bercakap memilih ni, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton ni ada yang banyaklah komen-komen mereka ni. Ada yang setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya. Tetapi kita juga nak ingatkan diri kita lah, ni kami dan juga anda penonton, tentang kadang-kadang bila kita bercakap tentang duit ni, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada duit ni juga memudaratkan kita. Sebab kadang-kadang macam Amira kata tadi, ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang kita rasa bukan saja tentang perbelanjaan kita. Kadang-kadang kita nak bantu pasangan sebelum kahwin ke, selepas kahwin ke, kita sanggup melakukan apa sahaja sehingga memudaratkan kita. Ambil personal loan, meminjam dari rakan-rakan dan sebagainya. Itu juga boleh memudaratkan. Mungkin Prof boleh kongsikan. Ya, duit ini betul bukan segalanya, tetapi memerlukan duit segalanya. So pasal duit ini sebenarnya ada dua situasi. Yang pertama ialah kerana duit orang boleh memudaratkan diri. Maknanya dengan duit boleh memudaratkan diri, dia lupa diri, dia jadi berpoya-poya, dia dapatkan duit itu pun tidak halal, rasuah dan sebagainya. Itu ramai orang yang hanyut kerana duit. Itu kita tidak boleh jadi hamba duit, dan itu banyaklah disebut dalam Al-Quran dan agama kita mengatakan bahawa kita perlu berpada-pada walaupun mencari kekayaan, tapi tidak boleh melupakan ajaran Islam, tidak melupakan ibadah kepada Allah SWT, supaya kita bersyukur dengan rezeki ada dan kita perlu laksanakan sedekah, zakat dan sebagainya. Barulah diberkati dan rezeki kita datang banyak lagi. Dan dalam keadaan situasi kedua ialah duit itu adalah untuk kebahagiaan kita, kemuliaan kita. Sebab itu dalam Al-Quran juga sebut kita perlu mencari rezeki yang halal tadi. Sebab duit itu boleh membuat kita gembira dengan ada boleh kita orang kata memberi keselesaan, boleh membantu ibu bapa, kita boleh bersedekah, kita boleh keluar zakat. Dari situ kita ada ekonomi Islam. Sebab kita ada wakaf, kita ada zakat. Sebab orang yang berduit, dia boleh mengeluarkannya. Boleh membantu orang lain. Itu keutamaannya. Jadi sebenarnya dalam Islam, duit sangat penting. Lebih banyak sebab kita berikan. Kita buat kena jadi negara yang kaya. Sebab kita boleh membantu rakyat dan masyarakat. Betul. Termasuk juga kita yang individu ini. Dengan kita berduit, kita berduitlah juga kan. Ada gaji, kita boleh bantu ibu bapa, kita boleh bantu adik-beradik, kita boleh bantu anak-anak saudara. Sebab dalam Islam sebut bahawa orang yang perlu ditolong ialah kerabat kita. Yang terdekat. Termasuklah suami. Saya bawa satu cerita. Abdullah bin Mas'ud ini, dia berkahwin dengan Zainab. Abdullah bin Mas'ud ini ialah orang yang miskin. Dan Zainab ini orang yang kaya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahawa dia bertanya, sebab bila Rasulullah kata wajib mengeluarkan zakat bagi lelaki. So dia rasa macam, aku tak boleh keluar zakat ke? Zainab kata, dia pun nak pahala keluarkan zakat. Tapi dia kata dia nak keluarkan zakat itu untuk suami dia. Sebab dia suami dia orang yang susah dan miskin. Tapi dia tanya Abdullah Mas'ud, suami dia, bolehkah aku keluar zakat untuk engkau? Mas'ud kata, Abdullah Mas'ud dia seganlah sebab dia ni. So dia kata, kau pergilah tanya Rasulullah sendiri. Dan dia pergi kepada Rasulullah dan Rasulullah kata, boleh kau mengeluarkan zakat itu kepada suami kau sebab suami kau susah. Bermakna kita boleh membantu mereka. Dan para suami tak perlu pun rasa, kadang-kadang kan rasa macam tak segan. Masyarakat pun kadang-kadang kata makan harta isteri lah semua. Tidak, sebab demi kebahagiaan rumah tangganya. Dan dia dicontohi oleh sahabat Rasulullah dan dibenarkan. Cuma kita sistem zakat kita sekarang, kita tidak boleh direct bagi kepada orang yang kita nak berzakat. Tapi ada setengah negeri dia bagi. Misalnya kita bagi zakat 5,000, dia kata ambillah 2,000 ni untuk, ataupun 1,000 untuk kita membayar zakat bagi kepada sesiapa yang kita rasa perlu. Terutama sekali keluarga kita kan. Sebab kalau kita dah bayar zakat ke negeri itu, kadang-kadang kita tak tahu dia bagi kat siapa. Jadi saya juga menyeru mungkin boleh diimplementkan. Maknanya kita bayar zakat 10,000, bagi kita 3,000 lagi untuk kita kenal pasti kita dah kenal kan. Sebab saudara mara kita, adik-beradik kita bukan semuanya kaya kan. Kita boleh maknanya salurkan terus. Jadi saya rasa itu sangat cantik. Okey, terima kasih Prof. Dan kita nak juga raikan ataupun baca komen-komen daripada penonton kita. Ini daripada Hu Inau Kauru. Betul aku Duit itu perlu untuk bahagia kerana dalam kehidupan ni semua perlu duit. Nak makan kena ada duit, beli makanan. Nak mandi kena bayar bil air. Nak bahagiakan anak, nak beli mainan, nak hantar anak sekolah kena bayar yuran. Ini salah satunya. Dan ini daripada Ina Abdul Rahman. Duit kena ada juga. Habis macam mana nak teruskan kehidupan? Ini yang kita bincangkan tadi, yang mana menjadi satu keperluan dalam kehidupan kita. Dan Amin Nuruddin, duit memang bukan segalanya, tapi cuba kita try hidup tanpa duit untuk 2 hari. Mati kutu juga jadi
adiknya. Dan maksudnya duit itu penting tapi jangan jadi hamba duit itu punca kerosakan keluarga dan persahabatan. Berpada-padalah dalam menangani isu duit. Ini yang mungkin dilontarkan pandangan mereka. Tetapi ada juga fahaman yang mana kalau mereka yang tidak berkemampuan sangat, mereka melihat kepada mereka yang berduit ni, mereka berkuasa, mereka boleh ada apa saja yang boleh dikatakan, boleh beli apa saja dan mereka diberi pelepasan. Kan pandangan Mira. Itulah sebenarnya kan kalau kita melihat kepada yang lebih daripada kita, kita terlupa sebenarnya nak bersyukur kan. Jadi pada saya tak salah kalau kita melihat orang yang lebih tu, tidak salah kita menjadikan ia satu inspirasi ataupun semangat. At least kita tidak rasa benda tu macam very stressful, kita tak dapat kita buat benda-benda yang tidak elok dan sebagainya. Tapi pada saya perlu juga melihat orang yang lebih bawah pada kita supaya kita sentiasa rasa yang ya Allah, ada orang lagi susah daripada aku kan. Tapi kita ada rasa cukup dan sebagainya. Tapi macam saya cakap lah, hidup ni memang hari-hari macam Kak Fiza cakap kan, bangun tidur dan nak kena fikir kan, nak kena guna duit dan sebagainya. Memang harus akur dan kita tak boleh deny pun benda ni, memang hidup ini sekarang ini duit sangat-sangat penting. Memerlukan duit. Dan ini mungkin Prof, di penghujung ini mungkin Prof boleh kongsikan sikit rangkuman lah. Macam kadang-kadang kita mungkin boleh perbetulkan diri kita ataupun masyarakat juga yang kadang-kadang apabila seseorang wanita itu mengatakan bahawa mereka perlu berusaha, bekerja untuk mencari pendapatan ataupun mereka memilih pasangan yang mungkin lebih stabil dari sudut kewangannya, tidak lagi diklasifikasikan sebagai wanita yang mata duitan. Tetapi mungkin mereka adalah golongan wanita yang ingin memastikan kehidupan mereka dan anak-anak serta keluarga ini dalam keadaan yang sihat dan juga stabil, Prof. Ya, saya setuju yang itu ya. Sebabnya disebut juga dalam surah An-Najm ayat 48, dia kata yang cerita pasal kecukupan dan sebagainya, disebut dia Bismillahirrahmanirrahim wa annahu huwa aghna wa aqna. Maksudnya dan hendaklah dia Allah, maknanya hendaklah dia ya Allah, dia ya Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Maknanya kita bila berkahwin dan sebagainya dan hidup kita, setiap orang itu telah diberikan rezeki dan kita tak tahu sajalah rezeki banyak mana. Contohnya kalau orang tua kata rezeki sesupat tak segantang, kita tak tahu rezeki kita segantang ke, satu periuk besar ke kan, satu bakul besar. Jadi kita perlu berusaha kerana yakin dengan ayat Quran itu mengatakan bahawa dia akan beri kita kecukupan. Cuma macam tadilah kita nak rasa bersyukur ataupun tidak ya. Kalau kita rasa untuk hidup lebih lagi, kita berusaha dengan usaha lebih lah. Terutama sekali lah para suami sebab dia pemberi nafkah ya, ketua keluarga ya, banyak bawah tanggungannya. Jadi dia perlu berusaha lebih lagi dan dibantu oleh isteri ya. Itu sangat cantik maknanya ya. Dan InsyaAllah rezeki daripada Allah SWT dan kita bersyukur kerana kalau kita tengok data statistik ya, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada tahun 2024, beliau mengatakan ya, statistik Jun 2024, dia mengatakan bahawa masalah keuangan masih menjadi masalah utama dalam perceraian. Maknanya betapa pentingnya ada wang yang stabil ya, tapi bukan maksudnya sampai nak kaya raya dan sebagainya. Cukuplah untuk persefahaman penting. Merasa cukup, qanaah kalau dalam bahasanya. Qanaah maknanya kita merasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur insya-Allah. Dan samping berusaha. Dan salah satu usaha juga sebenarnya supaya generasi kedua itu boleh naik lagi, iaitu kita beri pendidikan kepada anak-anak kita. Semoga mendapat pekerjaan yang lebih bagus dan hidupnya lebih stabil. Berkenaan dengan fahaman yang mana kita berpijak pada bumi yang nyata dan juga kemampuan kita dan juga usaha dan juga yakin. Baik, kita dah sampai pun di hujung perbincangan kita. Saya nak ucapkan terima kasih Amira dan juga Profesor Datuk Dr. Fariza Mat Syam atas perkongsian yang saya kira memberi suntikan semangat juga pada mereka di luar sana supaya lebih berfikir dan juga bersyukur dengan apa yang mereka ada. InsyaAllah. Qanaah itu penting. Kita jadikan mereka yang lebih berjaya itu inspirasi, mereka yang di bawah kita itu supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita tentang kesyukuran. Dan kita dah cakap tentang duit, tapi selepas ni kita harus melewati mimpi kita. Kita nak melewati mimpi kita bersama dengan Amira selepas ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof dan juga Amira. Kita nak berehat dahulu seketika, nak tahu tentang melewati mimpi selepas ini bersama kami. Wanita hari ini. Ku selalu mencoba
coba untuk pahami semuanya. Resahku lalui, dukaku jalani, segalanya ketentuan Dia. Tuhan, aku inginkan Dia temani seluruh jiwa raga. Ku ingin Dia bersamaku melewati mimpi indah. Ku harap bahagia dengan rasa yang penuh bermakna. Resahku lalui, dukaku jalani, segalanya ketentuan Dia. Tuhan, aku inginkan Dia temani seluruh jiwa raga. Ku ingin Dia bersamaku melewati mimpi. Tuhan, anugerahkan dirinya bersamaku lewati dunia. Cerita ini ujungnya uang dan akan berakhir surga. Melewati mimpi Amira. Sedapnya. Sedap ke? Sedap. Tapi sebenarnya bagi peminat-peminat ataupun penonton-penonton wanita hari ini yang mengikuti slot Akasia, saya kira mereka pun dah tahulah ini lagu yang familiar kerana ia merupakan runut bunyi untuk siri Pinjaman Syurga. Betul. Pada September yang lalu kan. OST Pinjaman Syurga. Dia sebenarnya mengisahkan tentang kalau kita tengok Janani ada anak autism kan. So lagu ni sebenarnya dia mengharapkan kasih sayang yang mengharapkan dia sebenarnya kalau kita cerita pasal cinta ni Kak, bukanlah sekadar kita bersama-pasangan. Saya setuju. Dan lagu ini sebenarnya lebih kepada seorang ibu kepada anaknya yang pasti ialah bila anak yang istimewa kan autism pastilah balasan dan ganjarannya insya-Allah syurga. Okey, dan kalau bercakap mengenai penulis lirik dan juga penerbitnya Aiman Siddiq, bagaimana pengalaman bekerja dengan Aiman dengan naskah terbaru ini? Saya sebenarnya berborak dengan Aiman ni banyak dalam live TikTok je. Selalu Aiman akan masuk di live saya dan bercakap, Mira bila nak nyanyi lagu saya dan sebagainya kan. So itulah orang kata rezeki. Tiba-tiba terjadilah projek OST Pinjaman Syurga ni dan dia ditulis dan dikompos juga oleh Aiman Siddiq dan saya rasa amat berbesar hatilah untuk bekerjasama dengan Aiman. Aiman punya lagu-lagu yang kita tahu memang lagu dia famous. Lagu dia lagu sing along dan saya rasa ini pengalaman yang saya sebenarnya tak banyak sangat lagu-lagu slow, lagu-lagu ballad ni kan. Jadi bila saya bekerjasama dengan komposer dengan lagu-lagu macam ni, dia macam meruntun hati saya lah. Especially lirik dia. Ini kalau dengan hujan-hujan, ada pula kopi kan. Dengar pula lagu ni. Dia macam tu kan. Saya rasa saya bintik air mata. Saya rasa saya ada satu soft spot lah untuk lagu-lagu ballad ni sebab saya rasa lirik yang saya sampaikan ketika saya record pun saya rasa special lah sebab saya terbayang kan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya memang tiada tandingan. Okey, Amira, setakat ini bagaimana sambutan peminat Amira sendiri? Tapi sebelum tu saya nak kenalkan dulu ni gitaris saya yang sentiasa bersama dengan saya. Sedap betul dia punya petikan gitar. Petikan dia sebenarnya runtun dengan hati saya juga. Tapi sebenarnya penerimaan buat masa ini saya rasa amat positif lah. Alhamdulillah. Tapi saya rasa orang
mungkin belum familiar dengan saya menyanyikan lagu ballad sebab saya selalu keluar lagu catchy je. Tapi saya selagi saya menjadi seorang anak seni, saya ingin explore banyak lagi genre muzik supaya ianya tidak terletak di situ je. So saya boleh try lah kan pelbagai jenis muzik dan sebagainya. So saya harap penyokong atau peminat sentiasalah menyokong karya-karya saya kerana tanpa anda mungkin saya tak keluarkan lagu lagi lah kan. Okey, baik. Kalau kita melihat kepada muzik videonya, ada dekat Pelamin. Apa cerita di sebaliknya ni Mira? Ini sebenarnya adalah lirik video. Dia sebenarnya kita sebabkan kita sedikit rushing, so kita keluarkan dulu lirik video. Jika ada kesempatan dan rezeki mungkin kita akan buat muzik video yang mengisahkan tentang satu jalan cerita lah kan. Sebab saya ada terbaca juga komen macam cakap apa muzik video tak ada cerita apa macam tu lah kan. Tapi ingin saya kita bagi cerita. Kita ingin perbetulkan. Ingin saya perbetulkan ia adalah lirik video dan sebenarnya tak ada apa sangat pun dalam lirik video tu, lebih kepada saya lirik dan Amira je. Main-main gitu kan, janganlah marah dek. Nanti kakak buat lah. Nanti kakak buat muzik video tu insya-Allah. Kakak busy. Okey, kakak pula mengacara, kakak pula menyanyi, kakak pula berlakon macam-macam, berniaga juga kakak kan. Okey, tapi Amira mungkin Amira boleh kongsikanlah kan apa antara perancangan-perancangan ketika ini yang sedang dirancangkan untuk karier dan juga untuk peribadi masa depan ke? Peribadi. Kita terharu soalan terselit. Sebenarnya kalau dari sudut karier macam biasalah, saya rasa lumrah menjadi seorang penyanyi akan sentiasa ingin mengeluarkan lagu-lagu karya yang baru dan sebagainya. Tapi saya ni problem dia, setiap kali saya keluarkan karya dia agak jarak sikit kan, sebab saya ada masalah dalam memilih lagu. Sebab saya tak apa Salat. Masa pilih pasangan. Tak apa. Bukan pasangan je kan, lagu pun Salat kan. Sebab saya pasti yang mengangkat seorang penyanyi adalah mungkin kualiti lagu yang bagus dan sebagainya. Tapi insya-Allah perjalanan tu akan sentiasa saya teruskan. Dari sudut peribadi pula belum ada lagi yang masuk meminang lah kan. National TV ni. So buat masa ini tak ada lagi lah perancangan tentang itu. So macam tu lah. Kenapa adik malu-malu? Adik Okey, adik dah ada pasangan? Ada anak dah kak. Jangan cuba-cuba Okey. Mira, di hujung ni mungkin boleh kongsikan juga macam mana peminat nak dengarkan lagu terbaru ni dan juga mungkin berinteraksi dengan Mira. Okey, untuk anda semua yang ingin mendengar lagu Melewati Mimpi ni, bolehlah ke semua streaming platform dan juga YouTube. Boleh tengok lirik video saya dan untuk Instagram, TikTok macam biasalah Amira Osman. Di sana insya-Allah saya pun happy untuk berkomunikasi dengan penyokong-penyokong saya kerana saya sangat menghargai anda semua dan thank you to WHI kerana menerima saya untuk promo hari ini dan insya-Allah saya akan sentiasa update lah perkembangan semasa di social media saya insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Mira, terima kasih juga Adib atas lagu yang sedap kita dengarkan pagi-pagi ni. Pagi-pagi, tengah hari dah Adik. Wah, tadi kan dia kata melewati mimpi kan? Tengah bermimpi. Bangun. Okey, dia kata lewat je wak, jangan berhenti. Okey, rasanya kena berehat seketika lah. Saya macam nak bangun sekejap. Okey, kita rehat dan seketika kembali selepas ini. Terima kasih Mira. Terima kasih. Jom. Sabar. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Jangan lupa untuk saksikan program khas Cahaya Impian yang membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Dibawakan khas oleh Tenaga Nasional bermula 4 Oktober hingga 8 November setiap Jumaat jam 10 malam hanya di TV3. Boleh juga stream melalui Tonton dan mari kita saksikan sedutan program Cahaya Impian menyinari harapan insan. Saksikan. Mungkin hadiah juga dari dia untuk saya. Berusaha jugalah kalau boleh nak rumah sendiri ya. Ribuan terima kasih bagi saya satu hadiah besar. Mak kita dah tunggu lama dah rumah baru. Alhamdulillah benar. Marilah dianjur kasih ni dengan POTMB ni memang TikTok lah sini selesa sangat. Okey, itu dia saksikan program khas Cahaya Impian. Dan baru-baru ini Fiza, hari Jumaat lepas yang mana telah kata selesai berkenaan dengan ABP BH36. Kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada KJ yang telah pun berjaya membawa pulang anugerah penyampai radio popular di ABP BH ke-36. Menang selfie, lepas tu menang undi. Jadi teruskan dengarkan KJ bersama Johan, Farah Fauzana dan juga AG pada setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 hingga 10 pagi menerusi aplikasi Audio Plus.
Dan juga kita nak cerita satu lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan ini filem yang ramai sangat tak sabar untuk menonton, iaitu filem Reza. Korang mesti tak nak lepaskan peluang kan sebenarnya untuk tengok Alif Sata dalam filem terbaru Reza GTR, arahan pengarah terkenal Dr. Ahmad Idham. Sebab inilah sebenarnya Fiza gandingan pertama Alif Sata dengan Sofia Al-Barakbah. Jadi filem yang penuh aksi, dia ada komedi juga, dia ada romantik juga, pasti akan gegarkan pawagam pada 17 Oktober di seluruh Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan lupa untuk set dekat kalender korang tu siap-siap berkenaan dengan filem Reza. Alright. Dan saksikan. Esok kami akan kembali dengan satu lagi topik, sambungan topik hari ini. Esok nafkah ikut kemampuan. Penting untuk kita tahu hak-hak kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri dan juga seorang suami mungkin, serta anak-anak tentang nafkah mengikut kemampuan di Wanita Hari ini. Ya, jangan lupa temu janji kita esok jam 12 tengah hari. Kami tinggalkan anda di sini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, terus jaga diri anda. Bye. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usaha